Okey, semua nampak slide ke? Cik Zila? Belum lagi? Belum lagi. Oh, Sekejap boleh lagi. Cik ya. Sekejap ya. Okey, dah nampak dah. Okey, nampak ya? Nampak. Okey, baik. Okey, terima kasih di atas undangan. Jadi sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh Cik Zila tadi ya, okey. Saya Masrina Abdul Halim lah, insyaAllah bersama dengan UiTM ni baru sahaja 13 tahun dan dulu saya merupakan kaunselor di Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara selama 3 tahun, so plus minus 16 tahun lebih dah lah sebagai kaunselor sebagai kaunselor. Jadi insyaAllah lah sikit sebanyak ilmu yang saya ada ni kita boleh kongsikan bersama pada hari ini. Baik, sebelum kita start terus kepada tajuk kita, okey, kita nak buat mental health ataupun kesihatan mental check-in dulu. Okay, apa agaknya which emoji describe how you are feeling today? Okay, mungkin boleh ada yang mungkin tak nak respon dekat sini pun tak apa, tapi respon dekat bahagian chat. Okay, I'm feeling great. I'm feeling okay. Okay, I'm feeling down. I'm feeling stressed. I'm feeling anxious. The struggle is real. So yang mana agak-agaknya daripada 6-6 feeling menunjukkan diri anda hari ini, ataupun yang tak ada 6-6 ni agaknya apa lagi feelings yang anda rasa pada hari ini? Okay, mungkin boleh share dekat bahagian chat. Okay, saya nak tengok ya. Okay, Muhammad Syaril, Salwi kata I'm feeling okay. Huh? Anix, what Z? Okay. Nura Julie sebab I'm feeling stressed. Cik Nur Azizah kata I'm feeling okay. Alright. Okay, Jita Jalaluddin kata nervous. Okay je. Lutfi Hamka, okay. Siti Nur, not bad. Okay, mungkin juga kalau mereka yang tinggal, mungkin tak tahulah kalau ada pelajar yang tinggal dekat asrama sekarang ni, ada juga mungkin rasa homesick, okay. Rindu dekat keluarga masing-masing. Okay, not feeling anything. You have to check your mental health ya kalau tak ada rasa sesuatu ni. Okay. Then I'm feeling stressed, not bad. Okay, siapa lagi ni? Feel excited. Okay, Tanya. Sebab excited ni satu perasaan yang teruja kan, DM-nya teruja, jadi menunjukkan orang ni seorang yang energetic sebenarnya. Okay, I'm feeling okay lagi. Siapa lagi? Tak berani dah nak tulis kat sebelah ya. Okay, it's okay. Terima kasih kepada yang sudi berkongsi perasaan anda pada hari ini. Okay. So kita akan terus kepada slide yang seterusnya. Terima kasih kepada anda yang kongsi. Okay. Okay, apa yang anda perlu tahu tentang mental health? Okay, ada slide kan Cik Zila? Ada, dah boleh nampak. Okay, baik. Apa yang anda perlu tahu tentang mental health? Baik. Cik Zila ada sebut tadi ya, tentang laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menunjukkan penyakit mental adalah antara 5 penyakit utama yang menyebabkan hilang upaya di seluruh dunia yang dijangkakan pada tahun 2020, tahun lepas. Okey, penyakit ini akan menjadi penyebab kedua tertinggi. Ini WHO kata 5 tahun yang lepas. Okey, so memang ianya benar-benar terjadi. Okey, kalau kita tengokkan kat sini, yang dikatakan sebagai penyakit mental itu adalah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktiviti seharian. Okey, maksudnya seseorang tu, nanti saya akan terangkan lagi, okey. Kesihatan mental ni
adalah situasi di mana seorang individu tu menyedari potensinya boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan. Boleh bekerja dengan produktif atau belajar dengan produktif dan menyumbang kepada masyarakat. Of course lah, untuk diri dia pun dah lepas, so dia boleh menyumbang kepada masyarakat. Cara kita berfikir, merasa dan cara kita bertindak, cara kita menghadapi masalah dan mengatasinya, cara kita berinteraksi dengan orang lain. Okey, conclusionnya di sini adalah kesihatan mental ni mempengaruhi kesihatan fizikal, kualiti kehidupan dan produktiviti seseorang. Okey, maksud dekat sini, kesihatan mental ni memang sangat penting lah. Dia kalau mental sihat, insya-Allah emosi pun sihat, dan secara tidak keseluruhan dia akan memberi kesan kepada produktiviti, kepada kefungsian seseorang itu. Okey? Baik, isu kesihatan mental ini boleh berlaku disebabkan persekitaran ataupun tekanan. Okey, tekanan persekitaran. Baik, dia boleh hadir daripada keluarga, rakan atau diri sendiri. Dia boleh berlaku disebabkan tragedi, kenangan silam. Apa agaknya kenangan silam kan? Kalau biasanya kenangan silam ni saya selalu ingat lagu Kenangan silam aku dan dirimu. Lagu tu kan. Zaman-zaman saya lah tu. Okey. Okey. Kenangan silam ni boleh terjadi, boleh berlaku yang melibatkan traumatik. Okey. Dan juga kematian. Kematian ni boleh, biasanya kematian yang sering menjadi trauma ni adalah orang-orang yang kita sayang lah. Orang-orang yang anda sayang ataupun orang-orang yang dekat, yang signifikan, orang yang sangat penting dalam kehidupan seseorang tu. Okey, selain itu juga ianya melibatkan didera. Sama ada didera secara fizikal, okey, fizikal dipukul, tak kira dipukul dengan apa pun kan. Okey, kemudian mungkin didera dari segi emosi. Emosi ni contohnya kalau kadang-kadang dia bersifat macam kata-kata yang boleh menyebabkan dia rasa tekan. Okey, sama ada ianya biasanya melibatkan ahli keluarga sendiri. Okey, maksudnya ahli keluarga orang yang terdekat dengan manusia tersebut lah, ataupun orang individu tersebut. Okey, kemudian boleh jadi juga isu ni disebabkan bullying. Okey, sekarang ni kalau kita tengok zaman media sosial ni lagi berdoa. Suatu ketika dulu zaman-zaman saya tahun 1990-an macam tu, bully cyber berlaku tapi tidak setara sekarang. Sekarang sangat hebat bully cyber ni ya. Contoh yang berlaku Jananik sekarang lah. Itu antara salah satulah yang berlaku. Okey, tak tahu sejauh mana kebenarannya, tak apa, itu salah satu contohnya. And then bully fizikal. Bully fizikal ni biasanya dikaitkan dengan body shaming lah. Okey, kemudian bully lisan, berkata direct lah. Okey, bully kau ni bodoh lah, kau ni tak pandai lah. Itu antaranya lah yang menyebabkan tekanan, yang menyebabkan seseorang tu memberi kesan kepada kesihatan mental dia. Kemudian ketagihan, isu dari segi aspek ketagihan. Ketagihan ni dia melibatkan telefon bimbit, of course. Saya rasa kira rata-rata sekarang memang mempunyai telefon bimbit. Telefon bimbit dan mempunyai data internet. Okay, so memang ketagihan gadget, okay, tablet menjadi juga isu kesihatan mental yang sangat kritikal sekarang ni. Kemudian rokok, okay, ketagihan rokok, alkohol, PS4. Ada peminat PS4 tu kat sini, main PS4 ataupun Dota. Ketagihan sampai dia tak boleh nak buat apa dah. Sebab ada kes pelajar dia nak quit daripada belajar. Okey, nak quit daripada belajar sebabnya antara sebabnya adalah dia rasa dia tak minat dengan subjek dengan course tersebut, dan main game atau ada satu game tu yang dia join. Dia kata game tu boleh mendatangkan orang kata pulangan yang lebih menguntungkan lah. So dia quit hanya kerana dia nak bagi orang kata apa, fokus, perhatian kepada permainan game tersebut lah. Okay, so kita tak boleh nak buat apalah kalau nak quit, tapi parents tahulah tentang hal ini. Okay, baik, kalau parents tahu and then sokongan daripada parents juga, tak boleh nak buat apalah yang tu, itu adalah satu yang sendirilah.
Okey, kemudian dadah ya, ketagihan dadah ini sama ada berbentuk pil atau injection, apa semua itulah kan. Itu antara isu kesihatan mental. Kemudian ia melibatkan juga isu sosial. Isu sosial ni adalah masalah atau yang melibatkan masalah ataupun konflik perhubungan. Okey, tak kisahlah perhubungan sama ada pasangan, girlfriend, boyfriend, antara ibu bapa, antara ahli keluarga yang lain juga. Okey. Kemudian melibatkan kewangan. Zaman-zaman PKP ni saya tak nafikan masalah kewangan, financial antara yang sangat berat sebab kita pun ada juga isu di mana pelajar sepanjang PKP ni memang dia terpaksa di samping ODL dia buat part time. Ramai ya di kalangan pelajar kita yang tahu dan tak tahu ada yang buat part time. Okey, disebabkan masalah kewangan. Okey, kemudian memendam rasa, kemudian kurang keyakinan diri, self confident yang kurang, lack of self confident, rasa bimbang, dan juga merasa diri gagal. Okey, itu antara isu kesihatan mental. Baik, kat sini suka saya untuk nak share dengan adik-adik semua ataupun tuan-tuan dan perempuan, apakah perbezaan masalah kesihatan mental dan penyakit mental? Ada beza ke masalah kesihatan mental dan penyakit mental? Ini kita nak kena pasti elok-elok dengan lebih tepat. Sebab kita selalu kata kalau nampak orang tu stres sikit, kita kata kau ni mental lah, kau ni macam-macam kita melabelkan seseorang tu tanpa ilmu yang betul. Okey? Baik, ini adalah perbezaan antara masalah kesihatan mental dan juga penyakit mental. Kalau tengok sebelah kiri ini, masalah kesihatan mental, individu masih boleh berfungsi dengan baik dalam kehidupan seharian. Okey, dia melibatkan semua orang. Maksudnya, masalah kesihatan mental ni, semua orang akan mengalami stres, tekanan, bimbang, fobia, ketakutan, kesedihan, bingung, dendam. Semua orang dan lain-lain lah, banyak lagi lah yang antara orang kata fasa yang dia sedih, ada tahap dia, dia boleh kontrol lagi. Walaupun sedih, kucing mati contohnya, tapi dalam 2-3 hari dia sedih, lepas tu dia boleh balik. Ataupun dia sedih disebabkan exam dia tak boleh jawab, tak apa, dalam tempoh 1 hari tu je dia sedih, and then untuk menghadap paper lain dia kata tak apa, next paper, yang ni dah lepas, pass is pass. Maksudnya itu adalah perkara biasa, maksudnya di dalam kategori masalah kesihatan mental. Manakala penyakit mental yang di sebelah kanan ialah individu tidak boleh atau tidak mampu berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehariannya, melibatkan individu tertentu sahaja. Maksudnya tidak semua orang mengalami penyakit mental. Kalau kata aku stres lah, aku bimbang lah, aku fobia lah, tapi dia masih lagi boleh tidur, boleh lagi makan dengan seleranya, dia boleh lagi bersembang dengan baik dengan orang lain, maksudnya dia masih okey. Melainkan kalau penyakit mental ini dia melibatkan skizofrenia, demensia, psikosomatik, psikosis. Ini saya akan share dengan anda semua kategori penyakit ini nanti. So, beza antara masalah kesihatan mental dan penyakit mental ini sahaja. Maksudnya masalah kesihatan mental semua orang lalui, tapi penyakit mental ni hanya individu tertentu sahaja, di mana orang yang mengalami penyakit mental ni dia hilang kefungsian dalam kehidupan seharian dia. Dia tidak boleh berfungsi seperti biasa. Contoh, nanti saya akan pergi contoh-contoh yang seterusnya saya akan kongsikan. Baik, ini saya dah buat satu carta yang supaya lebih mudah untuk dipahami, di mana jenis penyakit mental banyak ni ya. Biasa dengar kan, OCD, depression, ADHD, bipolar, anorexia, mental disorder, bulimia, parasomnia, anxiety, addiction, schizophrenia, PTSD. Banyak sangat. Kalau pegawai psikiatris ataupun di sini pegawai psikologi, klinikal semua ni memang berpandukan pada kita ada satu kitab buku lah ya, DSM-5, di mana di sini ada semua penyakit-penyakit ni yang boleh didiagnose mengikut dia punya kriteria dia. So di sini saya kongsikan ada 3 jenis penyakit mental yang terdiri pada neurosis, iaitu contohnya kemurungan dan kebimbangan, psikosis, skizofrenia, kecelaruan manik depresif atau dikutuk, nanti saya akan jelaskan. Kemudian kecelaruan personality. So, 3 jenis penyakit mental ini adalah berbeza keadaannya. Baik. Jenis penyakit mental neurosis ini
individu mengalami perubahan dan gangguan terhadap aspek pemikiran, perasaan dan kelakuan. Namun tak sampai ke tahap yang boleh menjejaskan kewarasan dia. Okey, individu yang mengalami penyakit neurosis ni selalunya sedar keadaan kesihatan namun aktiviti harian sedikit terganggu. Contohlah ya, seseorang tu dia putus cinta. Okey, dia duduk dalam bilik berkurung dalam masa yang dia tahu kata, oh aku putus cinta ni. Jadi kenapa dia tinggalkan aku, dia sedih dalam tempoh tertentu tapi tidak lama. Dia dalam 2-3 hari sahaja. Lepas tu dia boleh move on. Okey, dia sedikit terganggu lah, maksudnya aktiviti harian dalam 2-3 hari tu, tapi hari keempat tu dia dah boleh move on macam biasa. Itu penyakit mental yang di tahap neurosis lah, sedikit terganggu. Okey. Jadi penyakit mental psikosis pula, individu mengalami perubahan yang amat ketara di dalam aspek pemikiran, perasaan dan tingkah laku mereka. Kewarasan mereka juga terjejas ya. Penderita akan berasa keliru dengan mengalami suara-suara gaib yang berkomunikasi dengan mereka. Ini biasa dengarkan tentang halusinasi. Manakala bila ada kepercayaan yang pelik, tidak yang menyebabkan reaksi melampau, dipanggil delusi. Contoh delusi ni beranggapan ada orang mahu aniaya dia ataupun buat jahat kepada dia. Dia boleh juga bertindak secara agresif lah. Itu psikosis. Manakala jenis penyakit mental yang ketiga ialah kecelaruan personaliti. Secara asasnya, kecelaruan ini membuat seseorang itu mengalami kecacatan perwatakan atau karakter. Masalah yang dialami ini boleh memberi kesan kepada perhubungan interpersonal dengan orang di sekeliling dia lah. Sebab contohnya personality disorder yang dia terdapat banyak jenis sebenarnya, tapi yang biasa kita dengar yang biasa di-highlight ialah paranoid, antisosial ataupun narsisistik lah. Baik, tanda-tanda masalah kesihatan mental. Kalau anda tengok kat sini, ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Bila biasanya dia tak mudah marah, tapi dia tiba-tiba dia mudah marah, mudah beradang, letih lesu, keresahan yang teruk, kerisauan yang berlebihan, perubahan selera makan, kurang aktiviti terhadap aktiviti harian. Sama ada dia sendiri perasan ataupun tak perasan, ataupun orang sekeliling dia yang perasan tentang perubahan tersebut. Perubahan personaliti yang ketara, memikir atau bercakap tentang bunuh diri. Penyalahgunaan dadah atau alkohol, tingkah laku agresif, masalah tidur, susah untuk tidur atau mudah tertidur pun salah satu juga tanda-tanda masalah kesihatan mental. Baik, sebelum saya pergi lebih lanjut, di sini saya ingin kongsikan tentang website Career Counselling for You, di mana ini saya screenshot daripada paparan depan ni, sebab cuba tengok kalau kita boleh terus ke Career Counselling for You ni, kita boleh tengoklah untuk anda. Baik, kita terus boleh pergi ke sini. Nampak ke Cik Zila? Ya, bagi siapa-siapa respon? Nampak. Okey, baik. Terima kasih. Baik, ini adalah paparan untuk Career Counselling for You .UiTM ataupun kita boleh kata ini website PKK, Pusat Kerja dan Counselling, di mana di sini yang saya maksudkan tadi adalah counselling services yang ditawarkan, iaitu di mana kita ada ujian untuk mengenal pasti ataupun saringan kesihatan mental. Kalau anda tengok kat sini, counselling services, career services, psychological services ni untuk staff. Dan ini campus activity lah, maksudnya setiap cawangan maklumat setiap cawangan kita. Tapi berkenaan tentang saringan kesihatan mental di sini, anda boleh klik pada counselling services and then anda boleh pergi ke counselling test. Di bawah counselling services ni kita ada counselling to you, ini untuk daftar bagi buat temujanji sesi counselling. Ini kita So saya go terus kepada ini adalah counselling test. Baik, counselling test ini kita ada macam-macam lah, tapi sekarang ni saya nak relate dengan stress. Baik. Kat sini anda boleh cuba untuk buat depression, anxiety, stress key. Kita ada bahasa Inggeris pun ada. Terus klik saja di sini untuk jawab dalam bahasa Inggeris.
kita ada juga depression anxiety stress scale 21 ni dalam bahasa Malaysia, dan juga kita ada juga kat sini how is your anger management. Dari segi anger management lah menyesal marah. Tapi yang kita nak tegaskan di sini adalah kalau anda buat depression anxiety stress scale, tak kisah dah bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia, anda akan dapat skala, iaitu dari segi scoring dia sama. Kita boleh mengukur kita boleh mengukur tahap. Okay, anda boleh mendapatkan tahap tahap depression, anxiety dan juga stress anda. Okey, ini sangat bagus ya, sebab kalau kita kalau anda pergi ke pusat kesihatan ataupun ke hospital pun akan dibuat saringan kesihatan mental ni untuk mengenal pasti tahap kesihatan mental masing-masing. Okey. Baik, saya terus ke slide. Okey. So, ini paparan yang saya screenshotkan. Baik. Jadi boleh cubalah ya, mungkin boleh buat selepas ini nanti. Okey, baik. Sebab saya nak terangkan kat di sini dari segi bila kita buat ujian depression anxiety stress scale tu, sebaiknya bila faham, mungkin dengan perkongsian pada petang ni anda lebih faham lah. Nanti bila jawab pun anda lebih faham dari segi item-item yang disediakan. Okey, baik. Stress. Sebab ujian depression anxiety stress scale tu dia nak mengukur depression, anxiety dan juga stress. Tapi di sini saya nak kongsikan apa itu stress, apa itu anxiety dan apa itu depression. Okey. Sebab biasa perbualan kita dengar, aku depressed lah. Ini saya membuat teguran bahawa berhati-hati dalam penggunaan terma psikologi tu ya, sebab kalau kita stress, aku stress lah. Tapi bukan kita stress, tapi kita sebut depression. Sebab depression tu kedengaran very harsh, sangat bukan harsh macam mana, maksudnya macam itu menunjukkan kalau anda sebut aku depressed, maksudnya kena dapat bantuan segera bagi merawat, mungkin ada yang sesuatu yang tak kena lah. Okay, so stress ni adalah menghadapi tekanan secara berterusan yang boleh menyebabkan seseorang itu betul-betul patah jiwa, keadaan jiwa tertekan, pressure, tension, semua tu. Okey, perasaan runsing akibat masalah kehidupan atau bebanan kerja. Stres adalah respon fisiologi, mental dan fizikal terhadap stresor. Stresor ni adalah punca stres, iaitu faktor-faktor fizikal, sosial, psikologi yang menyebabkan stres dan perlu berlakunya penyesuaian untuk menghadapinya. Contoh, nak exam stres tak? Okey, dia bersifat sementara. Habis exam okey lah, wujud pula perasaan bimbang. Macam mana aku jawab tadi, okey ke tak? Okey. Stres sebab mungkin baru pindah bilik, kalau duduk kat asrama mungkin baru pindah bilik, ataupun baru mungkin biasanya duduk kat kampung, lepas tu kena balik ke asrama, so ada stres sebab nak buat penyesuaian. Ataupun dulu pernah buat diploma dekat kampus Cawangan, okey sahaja, kemudian datang ke kampus mungkin Puncak Alam, nak buat penyesuaian dengan kampus Puncak Alam pun ambil masa, stres. Tapi macam mana pun anda berjaya mengatasinya. Maksudnya dia bersifat sementara sahaja tekanan tu. Maksudnya boleh lagi diuruskan. Okey. Baik, kalau anda tengok di sini, ini adalah stress curve ya. Try to find where your current stress level is on the diagram. If you are in red, now is good time to seek some change. Maksudnya kalau anda dah berada di tahap sini, okey, perlu mendapatkan bantuan untuk boleh mendapatkan bantuan lah maksudnya. Okey, kalau anda tengok kat sini stress curve ni, okey, kalau kata di tahap inactive, laid back ni, maksudnya sikit stress underload pun tak bagus juga. Okey, bila berada dalam keadaan optimum stress, di sini warna kuning ni kan, dia sebenarnya sangat produktif. So anda boleh check ya, anda berada pada level mana. Kalau berada pada optimum stress ni, maksudnya sangat produktif ya. Kita nak kejar due date untuk siapkan kerja, tapi kita dalam masa yang sama kita tertekan, tapi ia macam encourage, okey, dia mendorong, motivate kita untuk nak siapkan. Okey, bila kita dah siapkan task tersebut, and kita rasa wah, leganya, free-nya. Okey, so kita akan stress kita tadi menjadi macam
Nanti saya akan terangkan kan, sebab stres ni dia ada dua, okay? Dia ada distress dengan eustress kan. Saya rasa ada di antara anda yang dah tahu. Maksudnya stres yang positif dan juga stres yang negatif. Okay. Kemudian exhaustion ni too much stress. Apabila tekanan yang keterlaluan, dia boleh menyebabkan overload. Ini dah tak bagus dah sebab kemungkinan besar dia tak mampu untuk mengurus fatigue ni, keterlaluan ni. Bila dah sampai ke sini level dia, kalau duduk kat sini okey lagi ni, bila dah sampai ke sini overload dah stres dia. Kemungkinan besar ini dah keupayaan untuk mengurus stres tu dah tahap yang tak bagus lah. Dan menyebabkan bila dah exhausted ni, dan dia boleh menyebabkan turunnya ke tahap stress burnout, di mana berlakunya anxiety, panic, anger, okay. So dia dah breakdown lah. Jadinya yang kita nak katakan di sini, kenapa pentingnya membuat ujian depression, anxiety, stress scale tu tadi secara tidak langsung, untuk kita tahu level stress kita. If stress kita dah severe, extremely severe, itu dah sangat teruk dah. Okay? Sebab kita tak boleh nak ukur stress kita secara macam kita cakap je. Kita boleh cakap je, wah aku stress dah teruk dah ni. Kita tak boleh nak cakap gitu kan. Tapi dengan kita adanya ujian psikometrik tersebut, perempuan ni kita dapat terjemahkan stres kita tu dalam bentuk yang boleh kita nampak level dia. Okay, so kalau anda kena ingat, kalau orang yang nampak tak stres sangat pun sebab underload ni pun sebenarnya tak sihat. Okay, biasanya orang yang berada di tahap optimum stress, insya-Allah biasanya orang sangat produktif, orang yang sangat hebat, orang yang sangat positif, orang yang sangat boleh saya katakan sebagai dia satu dia mewujudkan positive vibration lah untuk orang yang berada pada optimum stress ni. Okey, boleh juga anda catatkan di bahagian ruangan chat ya, anda berada di level mana sekarang agak-agaknya, adakah underload, okey, atau optimum stress, ataupun too much stress, dah overload dah. Okay, kena berhati-hati sebab stres ni yang tidak diurus dengan baik, yang menghasilkan overload atau too much stress ni, dia akan menghasilkan inilah penyakit mental tadi. Okay, so sangat bahaya. That's why lah kita kalau boleh uruskan stres kita dengan baik, insya-Allah. Okay, bila uruskan dengan baik, kita boleh uruskan juga emosi dan juga mental kita yang lain. Okay, baik. Itu tentang stres. Okay, so sekarang ni tentang anxiety. Sebut tentang anxiety ni sedap dia sebutkan, tapi impact dia kebimbangan, keresahan, kecemasan. Dia melibatkan satu keadaan yang hanya orang yang melaginya saja yang tahu. Okay, sebab baru-baru ni juga saya didatangi oleh seseorang yang dalam keadaan anxiety, di mana dia seorang isteri. Dia kata bila anxiety tu menyerang, okay, dia tengah masak, dan bila tengah masak, bila anxiety tu tiba-tiba sahaja attack, dia tak boleh masak. Dia jadi terdiam, terkaku, dan dia terus memanggil suami dia untuk selesaikan masakan dia tadi. Okay? Dan dia terpaksa dipimpin oleh anak dia untuk duduk dekat sofa supaya keadaan menjadi lebih tenang. Okay? Nak cerita tentang hal ni hanya orang yang mengalaminya sahaja. Sebab anxiety ni sebenarnya satu pasal yang kalau teruk dia tu, teruk yang jadi seorang tu berasa sangat tertekan, tegang, berpeluh, berdebar-debar dan berasa takut yang melampau, memberi bahaya lah. Mereka tidak ketahui puncanya. Sebab tak tahu punca. Bila saya bincang balik dengan individu tersebut, dia kata, dia boleh tapi tak tahu punca. Tapi bila tengok balik sejarah hidupnya, sebenarnya ada sebab kenapa anxiety itu terbentuk. Dia tak merasa satu ketika dulu, tapi bila umur dah lebih dah sekarang ni, umur dia 45 above, okay, 45 tahun ke atas, baru rasa kesan apa yang dia pernah lalui ketika mudanya. So anda yang yang blood ni kan, yang muda-muda ni, jaga ya, untuk jaga. Kita sakit kepala boleh dapatkan Panadol atau paracetamol, tapi melibatkan mental ni, Allah, cuba pelihara daripada sekarang. Bagaimana cara kita fikir, cara kita urus stres kita tu sangat penting. Okay, baik, gejala anxiety disorder ni, okay,
Dia boleh berlaku disebabkan dia ada serangan panik, rasa resah, tangan atau kaki berasa sejuk dan kebal, sukar untuk bertenang, jantung berdegup laju, sesak nafas, mulut kering, otak berasa ketat. Okey, ini antara gejala-gejalanya. Sentiasa berasa bimbang tanpa sebab. Anda takkan tahu. Tapi sebenarnya tengok balik sejarah akan ada sebab kenapa berlaku. Okey. Alright. Anxiety ni makes it hard to keep track of. Ini adalah pendedahan atau perkongsian daripada seorang wanita yang dia sendiri mengalami anxiety ni, di mana Blessing Manifesting. Kalau anda ada IG, anda boleh ikut. Dia juga adalah blogger. Okey, Domini ni adalah blogger yang dia berkongsi tentang anxiety, sangat bagus. Ni pun saya ambil daripada IG daripada blog beliau lah, di mana dia berkongsi sangat-sangat menarik. Okey, perkongsian dia untuk nak beri awareness, sebenarnya kesedaran kepada orang ramai tentang betapa pentingnya kita menjaga kesihatan mental kita lah. Something like macam simple sahaja. Orang yang mengalami anxiety ni, dia susah untuk dia drive, travel, return phone call, relax pun susah, go out to shopping, okay, maintain friendship. Benda rutin harian yang telah mengganggu kefungsian dia disebabkan rasa anxiety ni. Okay. Kemudian di sini adalah trigger pencetus anxiety itu sendiri. Okay, disebabkan kerja berlebihan. Orang yang bertoksik juga akan memberi kesan kepada orang anxiety. Okey, waktu exam. Saya kira sekarang ni pelajar-pelajar SPM lah antara orang yang sangat-sangat berada dalam keadaan anxiety. Sebab dia lah kan, asyik postpone saja exam, dan disebabkan PKP ni nak pergi exam. And then, itu antara yang dilalui oleh pelajar lah. Kalau macam anda sebagai pelajar UiTM pun, of course rasa bimbang juga, macam mana ya result aku hari tu. So benda-benda tersebut akan trigger lah. Okay, flashback trauma lepas, tempat yang anda rasa terperangkap. Okay, ramai orang konflik keluarga dan juga presentation. Sebab setiap orang memiliki cerita berbeza ya. Cari pencetus anda di atas hanya beberapa contoh saja. Jadi bagaimana nak cegah? Sama dengan kerap. Ya, sebab bila kita buat senaman ni kan ada toksik daripada badan kita tu keluar. Hindari orang yang bertoksik. Sebaliknya kalau kata anda follower dalam IG ke media sosial mana-mana, kalau boleh elakkan daripada orang yang bertoksik. Rancang awal jika akan berdepan dengan situasi yang stres, letakkan waktu untuk diri sendiri, me time. Banyak me time ni dan tempoh PKP ni. Kan? Okay. Seminggu sekali bersenam, masak semua tu, elakkan kopi dan minuman bertenaga. Sebab ada student yang berjumpa dengan saya, dia share, dia kata satu hari dia sangat addicted dengan Nescafe. Dia boleh minum 6 gelas. 6 gelas, bukan gelas cawan kecil tu. 6 gelas yang kalau standard kita minum teh tarik kedai mamak tu. 6 gelas satu hari. Okay. Benda berkafein tak bagus tak bagus. Jadi benda tu akan beri kesal lah. Right? Kemudian berbual dengan rakan dan juga menulis. Siapa yang ada mungkin media sosial, ada blog apa semua tu, menulis lah. Sebab menulis pun sebenarnya adalah satu terapi ya. Dia dipanggil biblioterapi dalam kita, itu salah satu self care lah. Okay, penjagaan untuk kita dalam aspek kesihatan mental kita juga. Baik, if you're anxious today, try. Okay, cuba untuk slow down and take a break, write down your thought. Okay, tak kisah mana-mana, tapi write down yang positif write down yang bagus, yang membina. And then direct your energy to something creative. Okay, kalau yang pandai melukis, yang pandai sketch, yang pandai everything lah, apa-apa saja yang boleh menyebabkan anda rasa selesa untuk nak transfer energy tu. Okay, kalau ini orang putih punya style yoga semua. Kita kalau kita dalam Islam, kalau sini meditate or do a few yoga pose ni tak kisahlah kan. Tapi kita sebagai orang Islam, of course lah kita buat solat sunat semua tu kan, baca Al-Quran, ni kita boleh buat benda-benda ni. Okay, and then take a break from your phone. Okay, so ambil perhatian. Sebabnya jangan kita rasa bimbang yang teruk, stress ke apa semua tu, you letak tepi sekejap telefon atau you off data apa semua, you pergi buat something yang lebih yang boleh reduce you punya rasa
anxious tu, dan juga rasa lebih nak beri ruang kepada diri sendiri. Talk kindly to yourself, cakap yang baik-baik kepada diri sendiri. Listen to nature sound. Ini sangat penting. Untungnya lah awak sekarang macam berada kat rumah kan. Okey, siapa yang rumah dekat tepi laut tu, subhanallah, bagusnya. Okey, nature sound yang tak perlu dibeli. Cuma Allah bagi. Siapa yang rumah dekat air terjun, siapa yang rumah ada ayam berkokok, itik ayam berkokok, itik orang panggil apa ya? Kami mengembek, okey. Berkuek. Kuek-kuek, yes. Betul, kuek-kuek. Okey, jangan marah itik dengan ayam tu. Apa aku nak tidur tak boleh kan. Tapi you akan rindu semua tu. Saya kat kampung dulu kat Perlis banyak lah itik ayam semua tu kan. Tapi bila dah duduk kat Pekan ni, nak dengar bunyi ayam pun, Allah, terpaksa beli ayam. Ada jam bunyi ayam. Okey, rindu dah zaman-zaman tu Okey, baik. Itu antara bila kita rasa anxious tu, okey, apa yang kita boleh cuba buat. Okey, make a to-do list yang you rasa yang you nak buat. Okay, bila dah buat and then tanda right. Okay, itu juga memberikan satu cara untuk kita lebih manage kehidupan kita lah. Okay, baik. Itu tadi tentang anxiety. Okay, stress saya dah sebut, anxiety saya dah sebut. So sekarang ni kemurungan. Okay, kemurungan pula tentang yang selalu sebut depression. Okey, kemurungan ni adalah perasaan sedih yang melampau dan berpanjangan melebihi tempoh 2 minggu, iaitu 14 hari, di mana mengganggu kefungsian kehidupan seharian. Maka ia bukanlah sedih yang lazim, tetapi penyakit kemurungan dah. Okey, so kena take note, benda ni tidak berlaku kepada anda mungkin, tapi kepada ahli keluarga, rakan taulan anda atau siapa sahaja yang berada di sekitar anda yang anda tahu tentang kehidupan dia. Okey, so take note bahawa sekiranya anda dah tak nampak dah budak ni mana pergi 2 minggu ni kan, contoh ni kan, agak lepas tu dapat tahu dengan mak dia, entahlah dia terperap dalam bilik je, tak nak keluar makan pun tak, apa pun tak kan, telefon pun off, semua tak. Itu something wrong yang you have to bantu beliau lah. Okey, baik. Kemurungan ni gejala dia rasa sedih hampir setiap hari. Okey, sepanjang hari pun boleh berlaku dan tempoh 14 hari tu. Hilang minat dalam perkara yang digemari, tiada selera makan, rasa bersalah, gangguan tidur, semua ni sebab penat, terfikir atau merancang untuk bunuh diri. Okey, dia dah terfikir suicidal thought lah di sini berlaku. Okey, kalau anda tengok tadi, anxiety itu orang yang fikir banyak. Dia fikir macam-macam tapi action belum tentu. Fikir itu, fikir ini, anxiety ni dia di mana dia dalam keadaan yang fikir itu tak kena, fikir ini tak kena, fikir itu tak kena. Tapi kemurungan ni ataupun depression ni, dia tak nak fikir apa dah, dia tak nak tahu apa dah, dia withdraw daripada dunia luar dia. Itu beza anxiety dengan depression. Okay, so ini adalah depression symptom. Okay, kalau anda tengok kat sini, emotions, dia ada terbagi kepada emotion, okay, emosi, thought, okay, fikiran, physical, behavior, tingkah laku. So emotion ni kat sini, simptom dia adalah sedih, sadness, anxiety, guilt, okay, anger, mood swing, irritability, okay, mudah marah, okay. So dari segi thought, self-criticism, impair memory dia, ingatan dia terjejas ya. Kemudian confusion, thought of death, ini suicidal thought tadilah. Dari segi fizikal pula, chronic fatigue ya, di mana mengalami keletihan yang teruk lah. Okay, lack of energy, dah tak ada tenaga dah. Sleeping too much or too little pun problem juga. Biasanya sleeping too much or too little ni biasanya dia melibatkan time orang tidur dia bangun, time orang bangun dia tidur. Boleh jadi juga itu ya. And then weight gain or loss, source of motivation, substance abuse ni ada pengambilan macam tadi lah ya, dadah semua tu ataupun arak. Kemudian dari segi behavior, tingkah laku, withdrawal from others, dia tak nak dah bergaul dengan sesiapa. Okay, neglect of responsibilities, okay, dia dah hilang rasa tanggungjawab dia. Okay, lepas tu change in personal appearance, dia dah tak macam biasa dah, pakaian pun dah tak macam biasa,
tak, biasanya kemas dan tiba-tiba dah berubah, tak kemas, kusut, nampak kusut. Okay, ni antara simptomnya. Baik, macam mana nak membantu? Bagaimana nak respon pada individu yang mengalami masalah mental? Okey, baik. Cara kita nak bantu ini sama ada kita sendiri sebagai orang yang dekat ataupun nak membantu rakan atau ahli keluarga kita atau siapa yang kita kenal. So ayat-ayat ini membantu mereka. Okey. Berbanding dengan ayat ini tidak membantu sebab dia akan menyebabkan lagi worse kepada mereka yang mengalami tekanan tersebutlah. Okey. Macam mana aku boleh tolong? Aku akan bersama kau untuk hadapi. Ini ayat skema lah kan. Tapi kalau ayat yang biasa contohnya, macam nak jumpa tak? Borak-borak. Okay, so ayat dia kau nak jumpa aku tak? Kalau kau nak jumpa, jom lah kita borak-borak. Kita buat dalam, kita cakap sesuatu macam, kita encourage dia. Kita nak dia tahu bahawa ada orang yang nak bantu kau. Ada orang yang kata sudi untuk mendengar apa yang sedang kau alami kan. Okay, so dia bukan isu ni mesti kau kurang semayang dan beribadat. Selalu orang kaitkan penyakit mental ni tulah tak baca Quran, tulah tak solat semua tu. Please ya, penyakit mental ni dia tidak mengenal orang tu seorang yang alim ke macam mana kan. Sebab saya pun ada ahli keluarga terdekat saya yang sangat alim orangnya, tetapi disebabkan previous experience beliau sendiri yang menyebabkan beliau mengalami skizofrenia. So saya tak katalah maksudnya saya nak katakan di sini dalam perubatan tradisional kita, of course kita sebagai Muslim terutamanya, solat jangan tinggal. Okay, dia macam mana pun kena solat, and then kita kena apa-apa saja yang kita boleh buat dari segi agama kita lah. Okay, jadi cumanya yang saya nak katakan sini, elakkan dari, tak kisahlah orang tu solat ke tak solat apa semua, tapi elakkan daripada mesti kau kurang sembahyang dan beribadat ni. Stigma ni sangat-sangat akan memberi kesan yang buruk kepada mereka yang mengalami sakit mental. Sebab sakit mental ni dia sebenarnya adalah ada gangguan imbangan kimia dalam otak. Tak ada kaitan pun dengan kau solat tak solat semua tu. Okay, so that's why lah kena jumpa dengan psychiatrist, and then psychiatrist akan diagnose, dia akan bagi ubat yang bersesuaian dengan penyakit mental yang seseorang itu hadapi. Ubat itu nak balancekan semula kimia yang terganggu dalam otak orang bermedaan. Okey? So berhati-hati ya. Baik, jangan dilayan sangat perasaan tu kan. Kadang-kadang kita kata alam kau ni layan sangat lah perasaan tu, tak ada apa-apa lah kan. Kita condemn perasaan dia. Sedangkan dia mengalami satu keadaan yang tak boleh nak describe. Orang yang mengalami penyakit mental tak boleh nak describe yang dia lalui. Okay, so yang pentingnya adalah you ajak dia macam okay, kau nak jumpa tak? Jom borak-borak. Okay, dan daripada borak-borak tu aku rasa kalau kau nak jumpa psychiatrist, aku boleh tolong bawakan, jom kita pergi sama-sama. Maksudnya dia nak kau, jangan pula bagi aku rasa kau ni kena jumpa psychiatrist lah, kau ni masalah otak lah, kau ni sakit mental lah. Dia tak boleh cakap macam tu. Tapi kita kena ajak ataupun kita sebaik-baiknya bawa dia. Kita willing untuk membantu dia, bukan sekadar kata-kata tetapi action kita. Okay, sebab tak tahu nak cakap macam mana orang sakit mental ni, dia tak boleh survive seorang diri. Support system sangat-sangat membantu dia untuk kembali normal seperti biasa. Okey. Baik, dapatkan bantuan segera ya sekiranya anda mempunyai simptom-simptom yang menjejaskan kefungsian. So kena faham, sakit penyakit mental ni, okey, masalah penyakit mental atau mental disorder ni adalah dia disebabkan hilang kefungsian. Seorang yang sebelum ni suka ketawa bila bercakap, suka membantu, tapi sampai satu ketika dia dah tak boleh ketawa, dia dah tak nak bergaul dengan orang, dia dah mula sebut aku nak mati lebih baik. Tu antara perkara-perkara yang menunjukkan bahawa dah hilang kefungsian hidup dia. Okey, so kena take note benda tersebut. Okey, di sini saya sharekan panduan bagi bantuan masalah kesihatan mental. Ini antaranya, okey, badan-badan yang anda boleh hubungi, okey, di internet pun ada kan.
Okay, befrienders ni kemudian di bawah AJOS ni kita ada befrienders. Kalau anda yang tinggal di sekitar Selangor, ada pusat kaunsil Selangor. Tapi ada juga yang tinggal dekat Negeri Sembilan apa semua yang negeri-negeri berhampiran untuk datang ke pusat kaunsil Selangor pun ada. Anda boleh je pergi lawati ke dia punya website pusat kaunsil Selangor ni. Kat situ dia akan ada appointment lah untuk anda setkan temujanji. Okay, and then kalau kita di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, kita ada klinik kesihatan. Kalau anda pelajar UiTM sendiri, anda boleh datang ke pusat kesihatan UiTM and then berjumpa dengan kita doktor. Okay, doktor sini biasanya tak mudah ya sebenarnya kalau nak pergi jumpa kesihatan. Maksudnya bukan tak pernah, maafkan saya. Tak susah sebenarnya nak pergi ke psikiatris kalau anda memang betul-betul pasti bahawa anda dalam keadaan yang dah hilang kefungsian atau perlukan bantuan. Paling mudah untuk pelajar UiTM adalah anda pergi ke pusat kesihatan kita and then berjumpa dengan doktor akan buat pemeriksaan kesihatan semua dan di situ doktor akan buat surat refer kepada yang paling dekat dengan kita adalah Hospital Shah Alam lah. Okay, psikiatris Hospital Shah Alam. Okey, dan sekiranya anda tidak mahu ke hospital Shah Alam, hospital mana-mana, PPUM ke, okey, ataupun macam saya ada klien yang dia tak nak pergi hospital kerajaan, dia ayah dia ada klinik panel, hospital panel kan, jadi dia nak pergi swasta pun tak ada masalah as long as you realise bahawa you perlukan bantuan dan kat mana you selesa. Okay, so pusat kesihatan mental masyarakat, Mentari, and then hospital, okay. Kebanyakan hospital semua memang ada kaunselor dan juga psychiatrist. Okay, so kalau tak nak jumpa dengan kaunselor UiTM, nak jumpa dengan kaunselor hospital pun boleh. Okay, hospital pusat kaunselor Selangor, kaunselor pusat kaunselor Selangor pun boleh. Okay, baik. Okay, saya dah masuk ke fasa self-care for mental health. Okey, baik. Self-care ni adalah satu penjagaan diri kita ya, di mana kadang-kadang kita mungkin pandai untuk ambil berat tentang hal orang lain kan, tapi kita lupa self-care untuk diri kita sendiri. Baik ya. Yang penting adalah di segi compassionnya ya, kita sayang diri kita. Be kind to yourself, okay? Start judging yourself, okay? Practice positive talk, self-talk. Sangat penting. Bila kita bercakap baik-baik dengan diri kita, secara tak langsung, you sendiri telah menghasilkan satu energi, satu aliran air tau dalam badan you, satu yang positif. Okay, vibration, positive vibration untuk you sayang dengan diri you. Kalau you sayang dengan diri you, you tak akan paksa diri you untuk sayang orang lain. Okay, dia naturally akan wujud perasaan sayang tu. Okay, and then di segi tindakan ya, set boundaries with your triggers. Okay, work on coping skill. Ini pun anda boleh tengok yang di-share oleh Domini ya dalam IG dia ataupun dalam blog dia. Okay, ini antara self-care yang boleh dilakukan. Okay, and then accountability, rasa tanggungjawab terhadap diri sendiri, support ya. Go to therapy, reach out for help. Sebab mental illness ni bukan satu perkara yang ringan ya, sebab apa-apa pun kita perlukan strong support system untuk menjadi lebih kuat dalam menepani orang kata cabaran hidup ni. Okey, baik. So sekarang ni tengok balik ya. Okey, apa yang anda rasa? Okey, feeling. I feel apa? Okey, sekarang ni overwhelmed kan? Sekarang kalau anda rasa keletihan, okay, so check in you. I need to take a step back. Okay, kalau rasa stress, okay, I feel stress. I need to focus on relaxing. Okay, I feel anxious. Okay, I need to practice coping skill. Ni boleh jumpa dengan Cik Zila lagi. Okay, and then I feel sad. So I need to be loving to myself. I feel angry. I need to find a positive outlet. Okay, cari jalan keluar. Okay, then drain, rest and recharge. Broken, self-compassion, upset. Take time for myself. Even reach out for support. So kita kena tahu emosi kita macam mana, and then kita boleh buat tindakan.
Kadang-kadang kita sendiri tak tahu apa yang kita rasa. Okay. So maksudnya secara langsung untuk mendapatkan self-care yang baik adalah banyakkan membaca juga. Okay. Secara langsung daripada pengalaman-pengalaman orang lain. Kita tahu kita ambil yang positif. Bagaimana nak handle ataupun nak uruskan apa yang kita rasa ke jalan yang lebih positif. Okey, ini yang dikongsikan oleh Domini juga cookies puas hantar sebenarnya sebelah hari tu. Self-care cookies. Okey. Sangat menarik dia punya analogi dia. Okey. 2 cup of forgiveness, 1 teaspoon of rest, 1.5 stick of peace, 3/4 cup of gentleness. Okey. 2/3 cup of large vanilla, 1 tablespoon of kindness, 1 bag of patience. Okay, vanilla ni maksudnya kalau gelak terbahak. Ada satu ketikanya kita mungkin kita tak pernah gelak, kita lupa dah nak gelak macam mana kan. So you boleh gelak sekuat-kuatnya kan. Okay. Sebagai salah satu juga cara untuk kita fine. Kadang-kadang you gelak sendiri terhadap diri you sendiri. Tapi janganlah terlebih gelak seorang-seorang bagi orang lain nampak pula macam tak betul pula tu kan. So ini adalah salah satu yang sebab dalam Islam sendiri pun macam 2 cup of forgiveness kan. Kita tengok dalam Islam sendiri pun menganjurkan memaafkan, kita maafkan diri kita. Rest, peace, semua benda-benda ni akan membantu kita untuk kita rasa lebih baik dan tenang. Ini pula adalah melibatkan self-care report card ya. Let's check in with your self-care today. My needs are being met. I like to meet this need soon, or dia mewakili kalau masing-masing my need are not being met. Ni sebagai ulasan kalau awak nak buat, awak suka-suka nak buat kan. So enough sleep and all rest. So you just letakkan saja. Tak perlu bunyi ke, nak letak warna hijau ke ataupun pink. I'm doing something I love, fresh air, suntan, in nature, something to relax, relieve stress, physical activity, movement. Kadang-kadang kita nampak benda ni macam benda ni je. Tapi kalau kita buat dengan ada matlamat kenapa kita buat, sebab untuk self-care, insya-Allah you akan rasa lain. You akan rasa dia punya kesan dia lain compare dengan contohnya kind and positive self-talk kan. You sekadar baca, tapi kalau you buat, insya-Allah you akan rasa perbezaan dia. Types of self-care. Dari segi fizikalnya, sleep, stretching, walking, exercise, nutrition, yoga. Emotional, batteries effects ni stress management, coping skill, compassion, terapi, journaling. Social, so anda boleh tengok kat sini kan. Spiritual, time alone, meditation, prayer, nature, personal, hobby, apa yang anda suka buat. Space, safety, healthy, environment, financial. Ini yang sangat kritikal juga. Saving, dah kena mula dah uruskan saving, budgeting. Kemudian dari segi work, anda kalau contohnya anda dah ada yang semua sekarang kan, so gunakan masa yang ada ni mungkin untuk mengisi masa yang lebih bermanfaat lah sementara menunggu semester seterusnya. So ini anda boleh jawab di bahagian catatan. Nanti kita akan tengok ya. Mental wellness challenge. What's one thing you can change in your day to improve your mental health? Apa yang anda nak buat? Untuk nak ubah dari segi gaya hidup lah. Contohnya hari ni untuk improve dari segi kesihatan mental. Contohnya kalau you create activity, hari ni nak make sure kesihatan mental saya sihat. Kalau sebosan, petang ni nak keluar jogging lah. Ataupun malas nak keluar jogging. Petang ni nak buat apa? Nak indoor exercise lah. Buka lagu apa-apa and then just exercise saja dalam rumah. Selain pada kita have fun sendiri, kalau nak fun lagi, ajak adik-beradik kita ke semua kan. And then ada orang yang nak improve your mental health dengan baca novel, buku-buku ataupun menonton Netflix kan. Kan Netflix tak berhenti-berhenti dah jadi addicted pula. So you boleh create
something like macam untuk improve. Sebab kalau kita kata nak improve bahasa Inggeris contohnya, skill kita. Nak improve skill kita, kita akan kata exercise buat latihan untuk nak improve bahasa Inggeris contohnya. Tapi kalau nak improve your mental health, untuk kesihatan mental, kita nak buat macam mana? Okay, so itu antaranya lah macam mana supaya kita rasa seronok, kita rasa enjoy dengan kehidupan ni, bahawa supaya kita tidak sia-siakan mental yang sihat, fizikal yang sihat untuk kita melalui kehidupan dengan lebih baik. Okay? Baik. Okay. So, saya masukkan sikit tentang aspek pengurusan stres di sini, di mana manusia pasti akan diuji. Ada yang lapar ke sekarang ni? Lapar tak? Tak. Tak. Wah, bagusnya. Mesti duduk kat rumah makan cukup kan? Okay. Bagi mereka yang suka kek, mungkin cravingnya nak kek tu kan contohnya. Tapi kita nak katakan bahawa Cerdik Pandai ada menyebut kan, jangan cari pasal dengan manusia yang dalam keadaan dua perkara, tiga keadaan ni. Okey, jangan diganggu dia. Memang dia akan meletupnya. Satu, orang yang sedang kelaparan. Okey, orang yang sangat lapar. Yang kedua, orang yang sedang marah. Yang ketiga, orang yang mahu bercinta. Itu antaranya. Okey. Baik, bagaimana cara untuk mengurus stres agar tidak ganggu kefungsian hidup anda? Okay. Sebab bila hilang kefungsian tu, dia akan memberi kesan kepada cara kita uruskan, cara kita adapt dengan sesuatu situasi. Okey. Baik, ini yang saya katakan tadi. Ada dua jenis stres. Di mana eustress ni adalah stres positif. Okey, dia boleh bertindak sebagai motivasi diri, di mana individu menerima stres dengan hati terbuka. Okey, tu yang tadi dia berada, kalau awak tengok yang stress curve tadi tu, dia berada warna kuning tu, dia berada dalam eustress, stress positif. Ada sesuatu yang motivate dia untuk dia menerima stres itu dengan hati yang terbuka. It's okay, tak apa, saya akan teruskan perjuangan ini. Cederlah ayat dia self-talk dengan diri sendiri kan. So dia dapat selesaikan walaupun stres macam mana pun task yang diberikan, ataupun ujian, ataupun apa tu musibah dugaan, dilalui dengan berlapang dada, dengan terbuka hati. So optimum stres dia tu, and then dia akan dia boleh urus sebaik-baiknya sehingga tidak mencecah ke fatigue stress tadi. So distress ni adalah stres negatif. Stres yang datang berulang kali boleh menyebabkan masalah kesihatan mental dan fizikal. Baik, kesan-kesan stres secara amnya dia menyebabkan mengganggu sistem imuniti, kurang daya ingatan dan juga gangguan emosi. Okay, saya akan berkira cepat sikit supaya kita boleh memberi ruang kepada perkongsian nanti. Okay. Ingat ya, stres bukannya satu jenis penyakit ya, tetapi stres merupakan gangguan mental dan emosi yang dihadapi oleh seseorang individu. Okay, stres tak penyakit. Jadi maksudnya kat sini stres sebenarnya punca daripada diri individu itu sendiri. Jika seorang itu anggap sesuatu perkara itu stres, maka ia adalah stres. Sebab tu setengah orang kalau dia nak tukar macam positive word, aku ada masalah lah, dia tukar kepada ini bukan masalah tapi ini adalah ujian. Tukar masalah kepada ujian. Bila ujian tu dia dengar macam lebih positif lah, in the positive way untuk kita nak adapt sesuatu, kita nak nak adapt dengan sesuatu ujian, untuk sesuatu peristiwa. Tapi ni masalah, ni memang masalah. Masalah tu something like macam dia agak negatif yang menyebabkan seorang tu macam dia boleh menyebabkan down untuk melaksanakan sesuatu. Okay? Alright. Ada tak golongan siswa kita di sini? Ini dalam mingguan Malaysia 2000, saya pun tak ingat berapa. Okey, dia ada menyatakan bahawa perhatian golongan lelaki dikatakan mempunyai risiko stres yang tinggi daripada wanita kerana kesukaran untuk meluahkan perasaan ego. Betul ke? Sila catatkan di bahagian catatan komen ya. Nanti kita tengok sama-sama. Saya akan buka tengok. Okey. Kenapa agaknya lelaki dikatakan mempunyai risiko stres yang tinggi daripada wanita? Okey, sebab wanita ni, golongan wanita perempuan ni, kalau dia nak masalah, dia senang dia nak share dengan kawan-kawan dia, mak dia, kakak dia, okey, mate dia, okey.
Tapi kalau lelaki ni ada masalah, diam je. Susah nak luahkan perasaan tu. Okey, takut nanti dikatakan Allah lembik kan. Tapi tak ya. Jadi maksudnya tapi sejauh mana kebenaran tu hanya kaum Adam sajalah yang dapat menjawabnya. Sebab tu kalau dari segi yang dikongsi oleh Dr. Adnan, okay, dia pakar dalam bidang bunuh diri juga, okay, psikologis dalam bidang bunuh diri. Dia cakap kalau perempuan dia cakap dia nak bunuh diri tapi dia sekadar mencederakan diri mungkin ya, tapi lelaki dia tak cakap bunuh diri tapi dia terus bunuh diri. Itu lelaki. Sebab itulah statistik juga menunjukkan lelaki lebih mudah untuk terus bunuh diri. Dia tak ada suicidal thought, dia terus bunuh diri. Okey, baik. Simptom-simptom stres, gelisah, okey, menelan air liur yang kerap, kerak sesama, perut meragam, ini biasanya yang berlaku di antara berlaku apabila kita mengalami stres lah ya. Tapi kalau dia berterusan, itu yang akan membawa kepada anxiety tadi ya. Maksudnya ini adalah simptom biasa, tapi kalau dah teruk sangat tu dia boleh membawa kepada, kalau tengok dalam curve stres tadi, bawa kepada anxiety. Okey, nanti saya akan terangkan tingkah laku obsesif kompulsif. Baik, pernah dengar kan OCD, gangguan obsesif kompulsif ni? Sebabnya, pemikiran dan kelakuan berlaku berulang-ulang dan tidak dapat dikawal. Contohnya, washer, penyakit kepada kecantikan. Ini penyakit mental ya. Okey, hoarders, individu yang suka kumpul barang sampai penuh rumah dia, sampai menjejaskan kefungsian diri dia juga. Cleaners, penyakit pada kebersihan diri dan persekitaran. Okey, orders, individu yang sangat rapi dan kemas. Checkers, rasa was-was tak boleh ingat dah buat atau belum asyik duk pre-check. Contohnya dah kunci pintu ke, ulang berpuluh-puluh kali dalam masa satu hari tu. Okey, itu antara OCD lah. Nanti akan ada orang tanya, dia ada beza ke OCD dengan perfectionist? Of course ada beza. Perfectionist tu tidak mengganggu kefungsian hidup, tetapi OCD mengganggu kefungsian hidup. Itu je beza yang paling ketara. Okey, maksudnya kalau kata orang tu perfectionist dari segi cleaners maksudnya dia sangat pembersih dan juga dia sangat menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Kemungkinan besar tu di situ dia hanya pasal perfectionist sahaja. Okey, dia tidak sampai ke tahap fanatik. Okey, sampai seurat rambut pun tak boleh ada atas lantai. Tension. Okey, jadi berulang-ulang kali dia bersihkan sampai mengganggu kefungsian dia lah. Okey, itu yang menunjukkan apa beza OCD dengan perfectionist. Perfectionist masih lagi boleh uruskan hidup dia dengan lebih baik lah. Okey, sebab saya pun pernah ada klien di mana individu yang dia fanatik kepada kebersihan diri. Dia setiap kali nak solat, dia mengalami OCD di mana dia nak ambil solat, kita rujuk kepada psikiatris dan rujuk juga kepada ustazah sebab dia perempuan. Setiap kali nak ambil solat, kalau dia pergi ke fakulti, okey, nak sembahyang Zuhur tu, dia tak boleh nak sembahyang Zuhur dekat fakulti. Sedangkan ada kelas pukul 2 nanti, dia sanggup balik ke college supaya dia boleh ambil air sembahyang berkali-kali. Okey, sebab dia tak yakin bersih. Okay, so itu kategori OCD lah. Bagi dia ambil air sembahyang sekali tak cukup. Dia berulang sampai 5 hingga 10 kali. Katalah nak solat Zuhur tu kadang-kadang masa dia hanya habis untuk ambil air sembahyang sahaja. Okey, so itulah OCD. Okey, punca-punca stres, perubahan individu perlu sesuaikan diri dalam persekitaran yang baru. Okey, bebanan kerja harian. Okey, beban kerja dan juga matlamat orang dan diri sendiri pun ini antara yang memberi kesan yang sangat tinggi. Contohnya di kalangan pelajar kita sendiri ya. Okey, saya ambil kos ni sebab mak bapak saya suruh, bukan pilihan saya. Okey, so itu menjadikan dia rasa stres untuk nak study. Apa ramai ya, saya tak nafikan hal ini berlaku. Baik, matlamat dan tingkah laku yang tidak selaras. Okey, kemudian berlakunya konflik, overload, terlampau banyak, tanggungjawab, faktor kesedaran, tahap harga diri, ini pun dah disebut tadi ya. Okey, alright. Macam mana pun kita cuba kenal personality kita sendiri, okey? Lakukan ikut kemampuan diri. Baik ya, teknik perusahaan stres ni kena pasti stres dan stressor. Catatkan stres, apa situasi, apa yang difikirkan, siapa bersama, apa yang ingin dibuat, kurang tidur ke, terlepas makan di tengah hari. Sebab sangat penting ya, kalau anda tidak, bab makan ni sangat penting. Kalau kata anda tidak ambil breakfast, kalau ni cerita bukan puasa,
Okay, kalau tak ambil breakfast, make sure ambil tengah hari. Kalau anda tak ambil tengah hari, confirm bagi mereka yang mengalami angin perut, okay, sejenis yang apa tu, gastric. Okay, elakkanlah daripada mengamalkan sikap selepas makan tengah hari ni ya. Sebab kalau anda nak ambil makanan petang tu, perut anda dah tak selesa dah. Itu pun akan berkesan yang sangat buruk pada hari anda nanti. Okey, kawal respon emosi, membuat kesimpulan yang salah, stres boleh wujud daripada imajinasi dan fantasi. Lahirkan perasaan. Kalau nak ketawa, ketawalah. Macam tadi lah, ketawa terbahak-bahak. Tak ada masalah, nak ketawa. Okey, janganlah pula pergi tengah-tengah jalan, tengah-tengah blok, sekejap lagi ketawa semau-maunya. Berhati-hati ya. Alright, ketawa je. Tengok sesuatu lah. Maksudnya kalau anda tengok movie apa-apa, gelak-gelak semua-semua. Menangis tak apa, menangislah bagi masa. Asalnya hari ni aku nak menangis sebabkan mungkin ada kesedihan ke apa kan. Kita tak apa menangis. Lepas tu make sure anda boleh uruskan menangis itu dalam satu tempoh yang okay, dah aku dah tak nak nangis dah, aku dah puas nangis dah, so aku nak move on contohnya. Okay? Tukar cara berfikir, lebih rasional, labelkan sesuatu perkara itu positif ataupun negatif. Okey, di segi diet seimbang, amalkan pemakanan yang seimbang dan sihat ya, sebab bila saya makan akibat kemurungan boleh merumitkan kesihatan mental. Ini sangat-sangat akan berkesan. Janganlah pula kalau kita amal, kita nak apa, okeylah kalau kata bila saya makan nanti aku boleh kurus. Biasanya orang yang mengalami kemurungan dia tak fikir dah, kurus gemuk tak fikir dah. Okey, dia tak, sebab dia tak boleh nak fikir. Okey, alright, melakukan senaman sebagai aktiviti harian, uruskan masa dengan bijak, jangan tangguh kerja. Tangguh kerja ni sebenarnya adalah nanah menjadi nanah yang dalam diri seseorang yang menjadikan seseorang itu tak proaktif. Elakkan gangguan. Sekiranya perlu, maklumkan kepada orang lain. Anda tidak mahu diganggu. Kalau anda rasa kawan annoying dengan kawan yang asyik tanya itu tanya ni, awak boleh terus terang dengan dia, maafkan aku ya, beri masa aku 3 hari kau jangan kontak aku. Okay, ini konsep assertif pula. Kena belajar pula assertiveness, nak jadi tegas diri untuk menyatakan hak kita tanpa menidakkan hak orang lain. Itu pun perlu teknik juga. Kan, alah saya cakap macam tu nanti kan dia kecil hati pula. Adalah tekniknya, cakap elok-elok. Okay, dapatkan sokongan. Selain mendapatkan bantuan pakar, berkongsi kebimbangan dan masalah dengan orang lain yang kita selesa dan percaya. Sebab anda mungkin akan merasa lega selepas berkongsi masalah anda. Okey, bertanya kepada doktor anda tentang perkara-perkara yang anda tidak pasti tentang penyakit. Elakkan dari melakukan self-diagnosis. Self-diagnosis ni sangat-sangatlah tak bagus ya. Sebab ramai di kalangan mereka yang juga mengalami orang kata anxiety ni buat self-diagnose. Contohnya, sakit kepala, dah mula aku ni ada kanser otak ke, ataupun dia sakit perut, ada masalah apa dengan tali perut aku ni nanti kena potong, dia buat self-diagnose. Okay, so jangan pandai-pandai buat self-diagnose sebab ianya akan mengundang kerisauan yang lebih mendalam dalam diri anda. Okay, imbangi keperluan kehidupan anda dengan halangan akibat penyakit. Okay, ketahui tahap kemampuan anda, amalkan pengambilan ubat-ubatan mengikuti nasihat doktor. Okay, teknik relaksasi untuk mengatasi stres ni adalah sebahagian daripada teknik relaksasi. Okay, biofeedback, olahraga, hipnosis, meditasi, music, progressive muscle relaxation. Okey, tai chi, visualisasi, yoga, solat pada waktu tengah malam dianjurkan sangat-sangat oleh Islam. Okey, doa yang syahdu dan tawaduk. Okey, teknik relaksasi juga dapat membawa pengaruh pada kecantikan anda seperti wajah yang tampak lebih segar, berseri, mata yang bersinar dan juga cerah. Okey, nanti saya akan sharekan progressive muscle relaxation. Saya akan share link sahaja. Ini sebab anda boleh buat sendiri. Sangat membantu. Okey? Okey, take a break untuk buat teknik relaksasi ni. Okay, do this facial exercise every 2 hours. It is good for stress free. So dah berapa lama dah ni dengar talk daripada saya. Okay. Sebab tak ada orang nampak anda kan. Okay. So, okay, baik. Progressive muscle relaxation atau PMR ini adalah relaksasi otot ya. Kadang-kadang mungkin ini adalah salah satu cara yang di mana anda tak perlu keluar pun, tak perlu keluar rumah, duduk di depan PC ataupun laptop anda. Di mana teknik ini sangat bermanfaat untuk mengurangkan stres dan ketegangan di tubuh kita dengan cara menegangkan dan mengendurkan otot secara perlahan. Latihan ini dapat membantu seseorang untuk segera merasa rileks.
Okey, ini adalah progressive muscle relaxation training. Okey, peringatan penting jika anda sedang mengalami kecederaan atau memiliki sejarah masalah fizikal, dapatkan nasihat doktor terlebih dahulu sebelum memulakan latihan. Okey, so kita tengok sekejap dia punya video tersebut. Allow your body to get more comfortable wherever you are right now. Take some full, slow breaths in through your nose and out your mouth. Allow any distracting thoughts to come down as if you're watching them floating down the screen. And guide your attention back to slow and easy breathing. When you're ready, breathe in. Make a tight fist with your right hand. Hold. And focus on what that tension feels like to you. Now, breathe out and release all the tension in the fist. Let your hand become nice and loose. Again, make a tight fist with the right hand and hold it. Then, let the tension and the hand relax fully. Okay ke? Focus on what your hand feels. Okay, nampak kan video tadi? Okay, so tak apa sebabnya bila nak nampak, sebab anda boleh buat sendiri sebenarnya tu. Kalau kata kita nak buat kat sini memang habislah masa kita kan. So saya tunjuk itu sebahagian daripadanya. Maksudnya kita tak perlu nak keluar pergi mana-mana. Kita just boleh buat sahaja dekat dalam rumah pun tak apa. Dia nampak macam simple, tapi kalau anda lakukan pergerakan itu sangat-sangat membantu untuk release stress. Okay? Ya. Ada apa-apa soalan untuk kita teruskan lagi? Itu antara teknik muscle relaxation yang anda boleh lakukan lah. Okey, tanpa hanya melihat kepada video tersebut. Saya habiskan slide saya ya. Sikit lagi ya. Okey. Okey, Aida kata nampak audio tak jelas, tak apa. Nanti saya akan share link tu dan you boleh buka dan buat selepas ni. Okey. Baik, sekejap ya. Okey, ni dah nak last nak habis dah. Okey, so tips mudah atasi stres. Ini paling simple. Okey, ketawa. Everyday ketawa 15 minit sehari cukup untuk perbaiki aliran darah ke hati. Kalau ketawa lebih macam mana pun daripada, kalau ketawa lebih pada 15 minit, banyak darah ke hati. Allah Alam, jawab sendirilah ya. Okey. Kemudian urutan. Urut bahagian lembut di sekitar titik akupuncture di kedua belah hidung dan mata. Okey. Berjalan selama 10 minit untuk menenangkan keadaan tubuh yang sedang stres. Okay, tidur. Ni kena rajin lah ya, sebab saya pun memang buat yang ni. Kalau tak, sebab dia memang yelah kena rajin lah ya, sebab nak panaskan sekitar 250 gram susu dan campurkan bersama 1 sudu serbuk kayu manis berserta sedikit madu. Okay, makan vitamin, pengambilan vitamin B akan membantu mengeluarkan racun yang terhasil dalam tubuh akibat stres. Okay, yang terakhirnya, tak kira lah apa doa sekalipun, mohonlah kepada pencipta, okay, Tuhan masing-masing kita sebagai orang Islam, kepada Allah Yang Maha Esa, untuk mudah-mudahan Allah permudahkan kita, okay, berikan kebaikan untuk kita. Okay, kita perlu ingat ya, stres bukan masalah, ia adalah salah satu ujian hidup sebelum mati. Stres adalah satu perkara yang boleh memotivasikan diri kita bagi mencapai kejayaan. So, sifat mental, health awareness. Okay, itu sahaja daripada saya. Ya. Okey, terima kasih banyak Puan Masrina. Banyak sebenarnya ilmu yang kita dapat hari ini dan saya percaya anda semua dapat maklumat baru dan sedikit pengetahuan untuk hari ini.